Saya pengurusi PKR Perak. Hari ini datang sini, ramai orang tanya, siapa calon Tambun? Siapa calon Parlimen Tambun? Saya nak bagi tahu pada malam ini, saya tidak ada mandat untuk umumkan. Tetapi saya boleh memberi jaminan tuan-tuan dan puan-puan, Parlimen Tambun ini kerusi yang sangat penting. Sebab apa penting? Sebab hadirin sekalian, sebab kita semua, bukan saja Pakatan Harapan tetapi rakyat jelata, semua rakyat Parlimen Tambun ini telah dikhianati. Betul tidak? Mandat rakyat dikhianati. Dan itu sebabnya kerusi Parlimen Tambun adalah kerusi yang sangat penting. Dan saya beri jaminan Pakatan Harapan, Parti Keadilan Rakyat akan menawarkan seorang tokoh besar untuk menawan balik Parlimen Tambun ini. Hadirin sekalian, itu saja yang saya boleh umumkan. Tuan-tuan dan puan-puan, sehari dua ini isu paling hangat apa? Bubar Parlimen, betul tak? Tadi saya dekat Kampar. Dalam perjalanan saya datang ke sini, dapat banyak telefon. Panggilan telefon, ada WhatsApp, ada WeChat. Semua orang tanya satu saja, betul ke esok nak bubar? Jawapan saya tak tahu. Betul saya tak tahu. Bukan nak tipu, saya tak tahu. Tetapi dari minggu lepas sampai hari ini, hari-hari ada orang kata, ura-ura kuat, Parlimen akan dibubarkan. Hadirin sekalian, UMNO sampai beritahu, kalau pilihan raya adakan sekarang, UMNO sanggup redah banjir. Saya nak bagi tahu Zaid Hamidi, kau nak redah banjir ke, kau nak redah hujan ke, itu kau punya pasal. Yang penting, jangan libatkan kita, jangan susahkan rakyat, betul ke tidak? Kau nak redah banjir, kau adakan pemilihan UMNO. Redah banjir dengan wanita UMNO, dengan puteri UMNO, redah dengan pemuda UMNO. Jangan susahkan kita. Kalau berlakunya banjir, hadirin sekalian, kalau berlakunya banjir, rakyat sangat susah. Saya tahu sebab kawasan Tanjung Malim, kawasan saya, selalu berlaku banjir. Dan saya tengok, saya kesian nampak bangsa-bangsa banjir. Mereka kekurangan pakaian, kekurangan makanan. Tak ada tempat. Banjir tahun lepas, ramai mangsa banjir mengadu makanan tidak sampai ke tangan mereka. Sebab apa? Sebab jabatan agensi kerajaan dan jabatan-jabatan kerajaan tidak ada tenaga kerja yang cukup untuk agihkan makanan ke rumah mereka. Pada masa itu, saudara-saudari sekalian, mangsa banjir terpaksa duduk atas bumbung rumah mereka berjam-jam, ada yang sampai 24 jam. Tunggu pasukan keselamatan, ambil mereka, hantar ke pusat pemindahan sementara. Sebab apa? Tak cukup tenaga kerja, tak cukup peralatan. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan masa itu tak ada pilihan raya. Kali ini, tahun ini, Jabatan Meteorologi telah pun mengatakan, meramal, tahun ini hujan lagi lebat, banjir lagi teruk. Dijangka 10 juta rakyat Malaysia akan dijadikan mangsa banjir. Dalam keadaan macam ini, Zaid Hamidi dan UMNO nak adakan pilihan raya umum. Buta perut ke dia? Orang kata 5 purut buah petai, buta perut tak ada akai. Inilah Zaid Hamidi. Tuan-tuan dan puan-puan, apa tujuan dia adakan pilihan raya umum? Kita tahu memang pilihan raya akan diadakan dalam masa terdekat. Tapi terdekat pun 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan. Tetapi kenapa nak adakan tahun ini juga? Dia masih ingat, ini UMNO dia masih ingat dia kuat macam dulu. Dulu dia ada ramai ahli parlimen. Sekarang dia ingat dia control dah. Dulu dia majority.
Sekarang dia tak majoriti lah tuan-tuan. Sekarang dia ada berapa ahli parlimen? 38. PKR 36. Lebih kurang saja. Dia ingat dia kuat. Top 5 UMNO nak tetapkan bila pilihan raya. Hadirin sekalian, ini zahid ahli parlimen tak banyak. Yang banyak pertuduhan di mahkamah banyak. 47 pertuduhan rasuah. Lebih banyak daripada bilangan ahli parlimen dia. Dia nak adakan pilihan raya dalam tahun ni supaya kalau UMNO menang dan menang besar, dia boleh dibebaskan. Hadirin sekalian, bukan saja itu. Dia bukan saja nak dibebaskan, dia nak jadi Perdana Menteri. Confirm dia tak akan bagi Mak Sabri. Sebab apa? Sebab Mak Sabri naik presiden saja. Dialah presiden. Mak Sabri naik presiden saja. Timbalan pun bukan. Mana dia nak bagi Mak Sabri? Itu sebabnya hadirin sekalian, kalau kita nak satu gabungan kerajaan yang stabil, tolonglah jangan bagi Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional. Sebab mereka akan gaduh. UMNO gaduh dengan PAS, PAS gaduh dengan UMNO, UMNO gaduh dengan Bersatu, Bersatu gaduh dengan PAS. Dia tak akan stabil kerajaan macam itu. Tiba-tiba Muhyiddin tuduh ini siapa? Ismail Sabri gagal. Ismail Sabri tuduh balik. Ini lagi gagal. Tapi dua-dua dalam kerajaan yang sama. Sekarang dalam kerajaan sama pun gaduh macam ni. Bagaimana kita nak bayangkan kalau mereka menang lagi dalam pilihan raya, jadi kerajaan sekali lagi. Hadirin sekalian, negara kita menghadapi masalah besar. Bukan negara kita tak ada sumber asli. Bukan negara kita tidak cukup kaya. Tetapi negara kita menghadapi amalan rasuah yang sangat-sangat serius. Kalau Zaid Hamidi 47 pertuduhan itu biasa saja. Kes kecil orang kata sap-sap-sui dalam UMNO. Sebab dia ada yang lebih besar. Dia ada apa tu? Zaid Hamidi dia guna yayasan, duit yayasan Akal Budi. 1.3 juta bayar kredit kad dia. Itu sap-sap-sui. Sebab kita ada orang yang lebih hebat. Rosmah Mansor baru dijatuhkan hukuman. Hari-hari kata UMNO pertahankan hak Melayu. Kita mempertahankan Bumi Putera. Tapi yang sakau duit Bumi Putera siapa? UMNO juga. Rosmah Mansor selewengkan duit 1.25 bilion. Bukan juta. 1.25 bilion ringgit. Duit itu patutnya guna untuk bantu sekolah-sekolah di pedalaman Sarawak. Bantu Bumi Putera di Sarawak. Tetapi duit itu dia sakau. Hadirin sekalian, tapi itu dulu cerita lama. Sekarang cerita baru. Dulu rasuah hebat memang, tapi mereka masih takut. Sebab dia tahu rasuah itu salah. Mereka malu. Dulu skandal besar. Kapal jet. Orang beli kapal jet, kita beli kapal jet. Orang beli kapal jet terbang macam helang. Kita beli kapal jet, enjin sudah hilang. Tak boleh terbang. Orang beli kapal selam, kita beli kapal selam. Orang punya kapal selam untuk serang. Kita punya kapal selam untuk tangkap kerang. Sebab tidak dapat menyelam. Tapi tuan-tuan, itu pun okey lagi. Sebab kapal jet, walaupun dia tak boleh terbang sebab enjin hilang, kapal jet itu ada. Kapal selam itu ada. Sekarang hadirin sekalian, skandal baru LCS. Harga jumlah dia 9 bilion ringgit. Kita bayar 6 bilion. Kita sudah bayar 6 bilion. Tuan-tuan dan puan-puan, 6 bilion berapa? 6 bilion cukup untuk seluruh Perak untuk 5 tahun. Bajet kita 1 bilion lebih saja untuk seluruh negeri Perak. Kita sudah bayar 6 bilion ringgit. Laksamana ada sini. Kita bayar 6 bilion ringgit. Dapat apa? Habuk pun tak ada. Ini rasuah tahap dewa. Dulu kita beli, tapi enjin hilang. Tak boleh buat apalah. Dulu kita beli kapal selam, tak boleh menyelam. Tak boleh buat apalah. Sekarang kita sudah bagi duit, habuk pun tak ada. Hadirin sekalian,
Inilah rasuah tahap dewa. Dan itu sebabnya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau katakan esok jadi mereka bubar parlimen, kalau mereka berani, walaupun semua orang gelisah, orang marah, dia masih nak bubarkan parlimen, saya merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan, kali ini kita kena cerdik. Jangan kita bagi orang yang rasuah macam ini bermaharaja lela lagi. Sebab apa? Dulu apabila berlakunya kes Najib, semua orang ada bukti yang kukuh kata dia rasuah. Tetapi apa dia buat? Pertama, dia nafi. Saya tak ada buat, saya tak ambil duit rakyat. Yang kedua, orang yang nasihatkan dia disiasat. Semua dia pecat. Mayudin dia pecat. Syafi'i Adda dia pecat. AG masa itu Gani Patai dia pecat. Lepas itu, orang yang bongkarkan itu, Rafizi Ramli, dia masukkan. Dia pecat, dia masukkan orang dalam penjara. Tapi 2018 bujurlah. Rakyat sudah buat satu pilihan yang tepat. Kita menang, polis pergi geledah rumah dia. Apa yang kita dapat? Dapat 72 beg. Antara dia 35 beg penuh dengan wang tunai. 114 juta ringgit. Orang paling kaya di dunia pun dia tak akan simpan 100 juta ringgit dalam rumah dia, betul tak? Najib simpan. Lepas tu 37 lagi beg, ada beg tangan mahal, ada jam tangan mahal dan lain-lain. Semua nilai jumlah lebih kurang 1 bilion ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan, 1 bilion ringgit cukup untuk seluruh negeri Perak untuk 1 tahun. Dia simpan dalam rumah. Masa itulah baru rakyat buka mata. Rupanya skandal ini betul. Rupanya apa yang kita cakap itu benar. Hadirin sekalian, kali ini kita kena bersedia, pada masa yang sama kita juga kena tegas demi masa depan anak cucu kita. Bukan untuk kita saja, demi masa depan anak cucu kita. Kalau berlakunya pilihan raya umum dalam masa terdekat, saya merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan bagi sokongan padu kepada Pakatan Harapan. Boleh ke tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau you tak ingat semua tak apa. Saya nak mengakhiri ucapan saya dengan pantun 2 kerat. Semua tak ingat apa? Ingat pantun 2 kerat ini. Pok amai-amai padi tepi jambatan. Jom ramai-ramai kita sokong Pakatan. Boleh ke tidak?